Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita nak belajar berkaitan dengan kawalan biologi. Okey, apa itu kawalan biologi? Satu kaedah semula jadi yang digunakan untuk mengawal populasi suatu organisma. Okey, biasanya dia digunakan dalam bidang pertanian lah kawalan biologi ni. Contohnya dalam bidang pertanian kelapa sawit, padi. Digunakan kaedah ini untuk mengurangkan populasi makhluk perosak. Okey. Jadi kaedah yang digunakan itu adalah kaedah yang boleh dikatakan kaedah semula jadi Okey, saya highlightkan dekat sini kaedah semula jadi untuk mengurangkan populasi makhluk perosak. So antara kaedah semula jadi yang dimasukkan itu adalah seperti kaedah mangsa pemangsa, parasitism ataupun persaingan. Okey, so itu adalah contoh-contoh kaedah semula jadi yang digunakan dalam kawalan biologi. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa kebaikan dan keburukan kawalan biologi ni. Okey, kebaikan kurang memberi kesan buruk kepada persekitaran. Dia tidak memberikan kesan kepada persekitaran lah sebab kita menggunakan kaedah semula jadi dia lebih baik dari kaedah yang secara bukan semula jadi seperti menggunakan racun, serangga dan sebagainya. Okey, kemudian mengurangkan populasi perosak. Jadi populasi perosak pun boleh kurang lah. Contohnya dalam satu ladang kelapa sawit kan, kita letakkan pemangsa seperti burung hantu untuk menangkap tikus. Okey, tikus yang makan anak pokok lah, anak pokok sawit. Okey, mengurangkan penggunaan bahan kimia yang boleh mencemarkan alam sekitar. Kita tengok pula keburukan dia. Okey, keburukan dia mungkin kos yang mahal, sukar dilakukan, memusnahkan keseimbangan ekosistem. Okey, jadi ekosistem terjejas lah. Sebab bila kita letakkan banyak pemangsa, jadi haiwan yang menjadi mangsa dekat situ akan berkurangan populasi dia. Jadi secara ekosistemnya terjejas. Kemudian tidak dapat menghapuskan keseluruhan perosak. Mungkin ada yang tidak begitu berkesan lah. Okay. Mengambil masa yang lama, untuk memberi kesan terhadap mengurangkan populasi makhluk perosak tadi. Okey, ini adalah contoh kaedah kawalan biologi yang digunakan dalam bidang pertanian. Okey, yang pertama burung hantu. Burung hantu digunakan untuk mengawal bilangan tikus di ladang kelapa sawit. Okey, tikus ni merupakan makhluk perosak lah. Okey. Kemudian kumbang kura-kura digunakan untuk memakan afid pada daun. Afid ni kutu yang memakan daun yang merosakkan tanaman. Jadi setengah petani digunakan kumbang kura-kura untuk memusnahkan ataupun membunuh afid ni lah, untuk memakan afid ni supaya tanaman mereka tidak terjejas. Okey, ikan gapi diletakkan di dalam kolam untuk makan jentik-jentik. Okey, larva penyengat digunakan untuk makan ulat pada daun lah, setengah tumbuhan. Larva penyengat ni bila dia menetas, dia akan makan ulat-ulat yang ada dekat daun. Okey. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Okey, ada beberapa faktor. Yang pertama, saiz populasi boleh berubah berikutan serangan penyakit. Yang pertama, kedua, kehadiran pemangsa, kemudian sumber makanan yang berkurangan dan juga perubahan cuaca. Okey, baik, kita pergi satu persatu. Yang pertama, serangan penyakit. Populasi haiwan dan tumbuhan menurun apabila diserang wabak penyakit. Sebagai contoh, penyakit selsema burung yang pernah menular satu ketika dulu di kawasan ternakan ayam, menyebabkan ayam semua matilah, ayam dan unggas. Okey, semuanya mati. Okey, kehadiran pemangsa. Contoh dalam satu ekosistem di savana, bila ada kehadirannya pemangsa seperti singa dan juga harimau, menyebabkan populasi kuda belang ataupun rusa terjejas. Sama juga macam
populasi atau ekosistem di sebuah ladang kelapa sawit. Apabila kita letakkan burung hantu ataupun ular, so populasi tikus akan berkurang. Okey, kemudian sumber makanan. Jika sumber makanan semakin berkurang, haiwan pun boleh mengalami kepupusan. Okey, perubahan cuaca, contoh kemarau yang berpanjangan boleh menyebabkan ikan di dalam tasik mati, tumbuhan pun kekeringan dan boleh layu seterusnya matilah. Okey, perubahan dalam ekosistem seperti bekalan air, migrasi dan saiz suatu populasi. Contohnya bekalan air, tengok bekalan air. Bila berlaku kekurangan bekalan air, boleh menyebabkan tumbuhan seperti sawah padi mati. Migrasi, contohnya apabila burung ni biasanya melibatkan burung. Burung ni dia bermigrasi. Jadi bila dia bermigrasi, dia menyebabkan pemangsa yang makan burung ni akan kekurangan makanan. Okey, kemudian perubahan saiz populasi. Bila dia meningkat atau menurun, dia menyebabkan populasi yang lain akan terganggu. Contohnya apabila tikus berkurang dalam satu ekosistem sawah padi, boleh menyebabkan pokok padi hidup dengan lebih banyak. Okey, dan ular yang makan tikus akan berkurang. Okey, so populasi itu akan berubah-ubah mengikut saiz populasi yang sedia ada lah. Okey, kita tengok pula peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. Okey, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan ekosistem. Manusia merupakan sebahagian daripada ekosistem yang saling bersandaran dengan benda hidup dan benda bukan hidup untuk terus hidup. Manusia berinteraksi dengan ekosistem untuk memperoleh keperluan asas bagi memastikan keselesaan hidup. Okey, manusia juga menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan keperluan tersebut dan pada masa yang sama manusia juga mengganggu keseimbangan ekosistem melalui aktiviti-aktiviti seperti aktiviti-aktiviti seperti perhutanan, pembalakan, perindustrian, perumahan, perikanan, pertanian dan pembinaan, perlombongan serta juga pemburuan haram yang menyumbang kepada ketidakseimbangan ekosistem. Baik, antara langkah-langkah untuk mengawal aktiviti manusia ini termasuklah menggubal undang-undang. Okey, menggubal undang-undang, pendidikan untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada manusia tentang tanggungjawab menjaga alam sekitar. Kemudian kawalan pencemaran. Okey, ini adalah antara langkah-langkah yang boleh diambil. Okey, ini adalah contoh-contoh bergambar berkaitan dengan aktiviti manusia yang mengganggu ekosistem. Okey, antaranya penebangan hutan, pembalakan. Okey, kemudian ada perindustrian dan juga perumahan serta juga pemburuan haram. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni saya nak awak siapkan latihan sumatif 2 di muka surat 42 dan 43 buku teks. Okey, siapkan sebagai kerja rumah dan hantar pada sesi pembelajaran akan datang. Maksudnya sepanjang sebelum sesi pembelajaran akan datang tu, boleh siapkan dan hantar pada saya. Okey, jadi sampai di sini saja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.